Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kata musannif rahimahullah, syahdan, apabila bernazar seorang akan i'tikaf pada masa yang berturut-turut. Betul? Itu kan? Okey. Jadi dia nazar nak buat secara berturut-turut. Wajiblah atasnya seorang i'tikaf di dalam masa itu serta berturut-turut. Kena. Lepas tu ada jatuh maka. Itu. Maka jatuh. Maka tiada harus mendahulu akan dia akan i'tikaf atas seorang di dalam masa itu, masa yang dinazarkan. Di dalam masa itu maksudnya di dalam masa yang dinazarkan. Mendahulukan tu maksudnya apa? Mengawalkan. Tak boleh. Dah dia sebut hari Isnin lah. Contoh. Dan mengkemudiankan dia i'tikaf daripada masa itu. Dia kata hari Isnin, tiba-tiba dia pergi hari Selasa. Mengkemudiankan, yakni melewatkan. Tak boleh. Tetapi tiada wajib atasnya seorang berturut-turut, melainkan jika dilafazkannya seorang dengan lidahnya seorang akan berturut-turut dengan iltizam. Kalau dia lafaz dengan lidah nazar dia tak usah. Kenalah dia sebut berturut-turut. Kalau dalam hati tak jadi. Seperti dikatanya seorang, lillahi alayya an a'takifa syahran mutatabi'an. Kerana Allah Ta'ala wajib atasku i'tikaf sebulan berturut-turut. Tak boleh. Sama ada masa itu muayyan seperti sebulan Ramadan atau tiada muayyan seperti sebulan. Tiada muayyan tu dia tak tentu bulan apa. Tiada muayyan tu dia tak tentu bulan apa. Dia sebut sebulan ya. Sebulan ikutlah bulan apa pun. Itu. Dia kena berlapas ya. Bersalahan jika diniatkannya seorang akan berturut-turut di dalam hatinya seorang. Dia niat dia dalam hati. Tak jadi. Maka tiadalah wajib atasnya seorang berturut-turut. Tak wajib. Dalam hati. Titik. Dan putuslah berturut-turut itu sebab mabuk dan kufur dan menyahaja jima dan lain daripada keduanya mana? Kufur dan menyahaja jima tu. Tu. Baik. Yang tu batal berturut-turut kena mula daripada awal balik. Faham? Dia buat 10 hari berturut-turut, hari ke-7 dia buat benda ni. Kena ulang daripada awal balik Dan demikian lagi putus
putus berturut-turut sebab keluar daripada masjid dengan disengajanya seorang kerana pekerjaan yang lain daripada qada hajat. Yang tu pun putus juga, mualat tu. Maksudnya kena mula daripada awal balik. Adapun jika keluar ia seorang kerana qada hajat, dia niat nak buat seminggu berturut-turut, tapi dia keluarlah untuk qada hajat dan barang sebagainya, qada hajat. Apa dia barang sebagainya tu? Bayan daripada pekerjaan yang tak dapat tiada, seperti makan, oyah pada makan, dan jika dapat akan dia seorang makan di dalam masjid sekalipun, kerana terkadang malu dan masyaqqah atasnya seorang makan di dalam masjid. Boleh keluar untuk makan, boleh. Walaupun kalau ikut boleh je makan dalam masjid, tapi dia tak mau, tak selesa, dia balik makan di rumah. Yang tu putus tak berturut-turut? Tak putus, boleh. Ini ada hajat, tak apa, sambung je lah. Maka jika keluar ia seorang daripada masjid kepada rumahnya seorang, dia balik rumah. Dia balik rumah kerana qada hajat, balik berak di rumah. Atau makan, maka ditilik, balik makan di rumah. Maka ditilik, tengok dulu. Koma. Jika keji jauhnya rumah. Bukan, jika keji jauhnya tengok depan, rumah itu ada alif. Jauh rumah itu daripada masjid pada uruf. Oh, jauh sangat. Dan tu padahal ada jalan tempat yang hampir yang lain dengan dia tempat. Ada tempat yang lebih sesuai untuk dia. Rumah dia 50 kilo, jauh sangat. Dan jika ada tempat itu bagi taulannya seorang sekalipun, dia boleh je pergi makan, pergi qada hajat rumah kawan, tiba-tiba pergi rumah dia, yang rumah dia tu jarak jauh, contoh. Atau ada baginya seorang dua rumah, salah satu daripada keduanya dua rumah, keji jauhnya rumah jauh sangat. Dan satu, yakni satu rumah terhampir kepada masjid, ada dua, satu dekat satu jauh. Tengok, maka tertentulah tempat yang hampirkan qada hajat atau makan pada dua masalah itu. Masalah itu masalah mana? Masalah yang pertama, tulis dua masalah itu tulis. Iaitu masalah ada jalan yang hampir. Iaitu dua masalah, ada jalan yang hampir dan ada dua rumah. Satunya jauh, satunya dekat. Iaitu dua masalah, ada jalan yang hampir dan ada dua rumah. Satunya jauh, satunya dekat. Tu. Sepatutnya dah ada dua rumah dekat, dua rumah, satu dekat atau jauh, pergi rumah dekat lah. Kan? Ataupun ada jalan yang hampir, tiba-tiba dia pergi jalan yang jauh. Gitulah lebih kurang. Kalau dia nak balik juga, dia kena pergi rumah yang dekat ataupun pergi rumah kawan. Tiba-tiba dia balik juga rumah dia, sedangkan rumah dia jauh. Kalau dekat tak apa. Kerana maka tertentulah elat pada tertentulah. Kerana qada hajat atau makan ia, kerana je ni ada jatuh. Kerana jika gitu. Ada jika. Kerana jika qada hajat atau makan ia seorang pada tempat yang terjauh, nescaya putuslah berturut-turut. Maksudnya putus, kena mula daripada awal balik. Mafhum mukhalafahnya, kalau dekat putih tak? Dekat-dekat tak putih kan? Kalau dekat tak putih, dia balik makan di rumah. Rumah dia sini, dia pergi iktikaf di Masjid Sungai Gelam. Dekat ke jauh?
Kan? Balik tak apa. Balik untuk tujuan qada hajat dengan makan tak apa. Kalau balik tujuan lain tak boleh lah. Dan tiada mengapa berhenti di jalan. Tak apa, berhenti sat tak apa. Kerana suatu pekerjaan sekadar lama sembahyang atas mayat yang aghar. Aghar tu tulis sederhana. Yang aghar yakni yang sederhana. Dia nak balik rumah dia berhenti dah sat kedai. Berhenti pun taklah lama sangat, sekadar sembahyang mayat yang aghar. Kita kata berapa minit? 3-4 minit lah kita kata buat misal. Tak apa. Dengan syarat jika tiada berpaling ia seorang daripada jalannya yang seorang. Jangan paling kot lain. Maksudnya jalan tu nak balik rumah, baik jalan tu. Tiba-tiba dia pergi pusing kot lain. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Dia nak balik rumah, tiba-tiba ada kedai tepi. Tak apa lah tu, memang jalan rumah dia. Tiba-tiba pergi pusing kot lain. Saja pusing kot lain, tapi kedai lain. Yang tu tak mau. Atau tiada lambat ia seorang berjalan. Atau tiada ni ataf pada tiada berpaling. Tiada lambat ia seorang pada berjalan, atau tiada jima ia seorang di jalan. Sambil-sambil balik tu. Jikalau sambil berjalan sekalipun, yang ni tak apa, tak betul. Kerana jika tiada diperoleh syarat yang tersebut itu al-mazkur, nescaya putuslah berturut-turut. Putus. Faham ni? Boleh? Titik. Dan demikian lagi tiada putus berturut-turut jika keluar ia seorang daripada masjid kerana minum air, tak apa. Dan mengambil wuduk yang wajib. Wuduk wajib, bukan wuduk sunat. Bila tu tidak putus? Jika sukar menghasilkan, ada jatuh air. Bila tu tidak putus? Jika sukar menghasilkan air di dalam masjid. Boleh keluar. Ayat semayang tak apa. Ayat semayang wajib bukan ayat semayang sunat. Titik. Bersalahan jika didapatnya seorang air dalam masjid. Bersalahan tulis atas. Tak payah. Jika didapatnya seorang air dalam masjid, atau mudah menghadirkannya air dalam masjid, boleh je ambil ayat semayang dalam masjid. Janganlah ia seorang keluar. Jangan. Kerana ilat. Jika keluar ia seorang pada ketika itu, ketika mudah menghadirkannya. Ketika mudah menghadirkannya tu. Putuslah berturut-turut. Putih. Sebab boleh ambil semayang, boleh minum, tiba-tiba pil minum luar. Boleh ke tak ni? Tak boleh. Tu ingat. Dan demikian lagi tiada putus berturut-turut sebab keluar ia seorang daripada masjid kerana sakit. Tak apa. Tak ada masalah. Dia nazar nak buat 10 malam yang akhir, tiba-tiba demam. Dia kena keluar lah sebab nak pergi berubat. Tak putus. Bila tu tak putus? Jika masyaqqah atas seorang berhenti di dalam masjid. Kalau masyaqqah, maksudnya nak duduk dalam masjid tak boleh, payah. Kerana berkehendak ia seorang kepada hamparan katil. Kita kata ini katil. Dan berulang-ulang tabib. Doktor nak main masjid payah. Tak apa, keluarlah, tak putus. Atau takut akan cemar masjid daripada najasah dan mustaqzar, yakni benda-benda kotor yang keluar daripada seorang. Dia nazar nak buat 10 hari akhir Ramadan dalam masjid, tiba-tiba demam. Kalau duduk dalam masjid payah, katil pun tak ada, doktor nak main pun payah, takut muntah dan sebagainya, boleh tak keluar? Putih tak mualat? Tak putih. Kalau lega demam, masuk sambung je, tak apa.
Tetapi jika keluar ia seorang daripada masjid kerana demam yang sedikit, tak boleh. Atau pening kepala, sikit je baru tiba-tiba nak keluar dah. Sedangkan nazar 10 hari berturut-turut, kalau sunat ikut suka dah. Ni nazar ni. Maka putuslah berturut-turut dengan keluar. Dengan keluar. Batal. Masuk kena sambung balik 10 hari. Faham tak? Sambung balik apa? Mula balik daripada awal. Tak faham? Dan demikian lagi tiada putus berturut-turut jika datang gila atau pitam. Bagi seorang. Jika kekal ia seorang berhenti dalam masjid. Maksudnya tak dibawa keluar. Tak apa. Atau dikeluarkan dia seorang daripada masjid. Sebab apa dikeluarkan? Kerana tiada dapat memeliharakan dia seorang di dalam masjid. Payah nak jaga sebab pengsan gila dalam masjid. Atau kerana masyaqqah memelihara akan dia akan seorang dalam masjid kerana hajat, seperti barang yang terdahulu kenyataannya barang. Faham? Kalau dia pengsan, dia gila, sedangkan sebelum tu dia nak buat 10 hari berturut-turut. Kalau boleh duduk dalam masjid, jangan bagi buat keluar. Kalau buat keluar, batal 10 hari berturut-turut, kena mula daripada awal balik. Tapi kalau tak dapat tidak, kena buat keluar juga. Sebab nak jaga masjid, masyaqqah, susah nak jaga dia. Boleh buat keluar. Batal tak berturut-turut tu? Tak batal. Kalau dia lega nanti, masuk sambung sahab. Kalau baru buat 3 hari, sambung lagi 7. Gitu. Dan demikian lagi tiada putus berturut-turut jika digagahi orang akan seorang atas keluar dengan tiada sebenarnya digagahi tadi. Tok siap paksa dia keluar tanpa ada alasan yang munasabah, dia pun keluarlah. Putih tak berturut-turut, tak putih. Pi tukar masjid lain pun tak apa. Begitu. Dah orang halau dia. Atau keluar ia seorang kerana takut daripada orang zalim. Atau takut ia seorang daripada orang yang mengutangi dia seorang tuan hutang. Orang yang mengutangi dia tu maksudnya tuan hutang. Serta papa ia seorang daripada pembayar hutang. Maksudnya dia tak ada duit nak bayar hutang. Boleh dia? Maksudnya dia tak ada duit nak bayar hutang. Bukan dia tak mau bayar, tapi dia tak ada duit. Dia duduk dalam masjid i'tikaf nak buat 10 hari berturut-turut, tiba-tiba dia nampak orang yang mana jadi tuan hutang dia main masjid tu. Dia nak lari lah. Dia keluar. Batal tak 10 hari berturut-turut? Tak apa ya Syazwan. Sebab ada unsur Boleh. Lagi tiada ada saksi yang menyabitkan kepapaannya seorang. Kalau ada saksi boleh nak pulang. Kalau ada saksi yang kata memang dia miskin ni, itu yang dia tak ada bayar hutang, boleh tak pulang itu? Tak boleh. Sebab ada saksi yang sokong, dia tak ada apa, boleh. Atau keluar ia tadi, atau keluar ia tu ataf pada digagahi. Yang ni pun ataf juga pada digagahi. Ambil jika keluar ia seorang kerana takut akan binatang yang buas. Singa masuk dalam masjid, bewak masuk dalam masjid, lari lah dia. Faham tak? Takut. Boleh tak yang tu? Putih tak? Tak putus. Datang nak jadi kan? Bewak masuk boleh jadi. Atau takut terbunuh, masjid nak untuh, kena keluar lah. Tak apa. Atau lagi pada kata digagahi.
takut terbunuh, boleh keluar tak putus mualat, sambung saja. Kerana uzurnya seorang keluar daripada masjid adalah yang demikian uzur seperti ditanggung orang akan dia akan seorang keluar masjid, ditanggung ditanggung dengan maksud didukung. Orang dukung dia dengan tiada suruhnya seorang orang yang piangkat dia buat keluar. Mana batal betul-betul tu. Dia tak suruh pun depa angkut dia juga tak batal betul-betul, tak ada masalah, titik. Bersalahan jika digagahi orang akan seorang atas keluar dengan sebenarnya keluar, yang ni memang kena keluar. Seperti isteri dan sahaya yang iktikaf keduanya, isteri dan sahaya dengan tiada izin suaminya isteri dan tuannya sahaya. Seorang isteri dia nak iktikaf selama 10 hari berturut-turut tanpa minta izin suami. Dia pun pergi duduk masjid 5 hari. Masuk hari ke-6 suami dia kata, keluar, balik, wajib taat. Bila dia keluar tu putus dah 5 hari tu. Putus. Nanti kalau suami dia izin balik, dia kena iktikaf balik. Kena mula daripada awal, tak boleh sambung. Dan seperti orang yang dikeluarkan dia seorang oleh hakim kerana membayar hak yang muajjal. Muajjal tu tulis, iaitu yang diberi tempoh. Muajjal. Hakim kata keluar, wajib kena keluar. Boleh sambungkan mula daripada awal. Mula balik daripada awal, putus dia punya mualat. Kalau ikut paksa dah ni, paksa. Tapi paksaan tu paksaan yang sebenar. Lihat. Macam orang semayang, kita paksa dia semayang. Kenapa tak semayang tu? Kena lah. Paksaan tu paksaan sebenar ke tidak sebenar? Sebenar. Atau orang yang keluar atau pada isteri, seperti orang yang keluar daripada masjid kerana takut akan yang mengutangi dia seorang, serta kaya ni maksudnya boleh bayar hutang tapi nak lari, boleh tu. Kaya tu maksudnya mampu bayar hutang tapi nak lari, hal ni tak boleh. Sebab ada duit, bayar. Dia keluar juga, tak boleh. Lagi muajjal ia hak. Muajjal ni diberi tempoh. Waktu belum masuk lagi. Tiba-tiba dia nak keluar juga. Hang boleh bayar lah hutang ni? Boleh. Betul hang nak buat apa? Aku segan kat dia. Segan tak segan, putih dia punya mualat. Sebab boleh bayar. Atau papa. Atau pada isteri, seperti papa serta ada baginya seorang saksi yang menyabitkan kepapaannya seorang. Saksi ada, yang tadi saksi tak ada, dia keluar putih nak mualat. Tadi dia miskin, dia tak boleh bayar hutang, lepas tu dalam masjid tu pula tak ada saksi yang akan boleh sokong dia. Maka dia lari lah keluar, putih tak dia punya mualat dia? Tak putih. Yang ni dia miskin, tak mampu bayar hutang, tapi ada saksi yang boleh tolong sokong dia, bagi tahu kepada tuan hutang tu memang dia tak mampu bayar. Sebab dia miskin, saya saksi. Tiba-tiba dia lari keluar juga, putih tak mualat dia? Putus. Faham? Maka putuslah berturut-turut dengan keluar sebab segala perkara yang tersebut itu al-mazkur.
kerana tafsirnya, yakni cuainya seorang. Okey. Dan tiada putus berturut-turut sebab tu kita tu sebut sebab. Tiada putus berturut-turut sebab bulatkan ta tu bubuh titik bawah. Dua titik tu bulatkan. Tiada putus berturut-turut sebab keluar daripada masjid kerana haid. Jika ada lagi masa i'tikafnya perempuan, sebab lanjut masa i'tikafnya perempuan, sekira-kira tiada sunyi ia perempuan daripada haid pada wali. Macam mana tengok depan? Seperti ada ia i'tikaf lebih daripada 15 hari, hendaklah, yakni wajib, dihubunginya perempuan akan i'tikafnya perempuan yang tinggal di dalam masa haid apabila ia perempuan suci daripada haid. Maksudnya apa? Tulis sikit. Contohnya, dia bernazar untuk i'tikaf selama 20 hari berturut-turut. Contohnya, dia bernazar untuk i'tikaf selama 20 hari berturut-turut. Maka dalam masa 20 hari mesti akan datang juga haid. Maka dalam masa 20 hari mesti akan datang juga haid. Tiba-tiba haid datang, lalu dia keluar. Tiba-tiba haid datang, lalu dia keluar. Maka tidak putus mualatnya. Maka tidak putus mualatnya. Titik. Maksudnya sambungnya nanti. Sebab 20 hari itu paling banyak haid mesti akan datang tak? Paling banyak 15 hari mesti akan datang juga haid. Faham? Maksudnya nanti bila datang dalam haid, dia keluar. Putih tak mualat dia? Putih tak? Tak. Ya, tak. Tapi kalau dia buat macam ni, dia i'tikaf, dia nazar dia nak i'tikaf selama 2 hari berturut-turut. Kalau 2 hari lebih tak 15 hari? Tak lebih. 2 hari itu kemungkinan boleh tak kita boleh terima tak dalam 2 hari itu haid tak main langsung? Boleh, tak ada masalah apa. Tiba-tiba dia kata 2 hari berturut-turut, tiba-tiba hari kedua haid main. Tak santah-santah haid main. Putih tak mualat yang tu? Yang tu putih. Kena sambung balik, kena mula balik pada awal. Tapi kalau dia kata saya wajib i'tikaf selama 30 hari berturut-turut, dalam 30 hari takkan haid tak main langsung. Mesti akan dah datang. Bila datang haid putih tak mualat? Tak putih. Tapi kalau dia buat bawah 15 hari, nak buat 7 hari. 7 hari tu boleh jadi memang tak ada haid langsung 7 hari tu, kan? Dalam sebulan betul tak jalan? Masa tu tiba-tiba hari kelima haid mai. Kena keluar, bila kena keluar putih tak mualat dia putus, kena mula balik daripada hari hari pertama. Jelas ni salah tu. Dalam matan Al-Badri pun ada ni. Tetapi pada masalah ini ada bicara disebutkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam Syarah Irsyad. Maksudnya ada berbahasa sikit lagi lah. Baik. Okey. Dan demikian lagi tiada putus berturut-turut sebab keluar muazzin yang ratib. Ratib tu lantikan. Tok Bilal lantikan raja pejabat agama daripada masjid kepada menara. Dia azan, dia tak azan dalam masjid, dia pergi azan atas menara. Bila dia nak pergi ke menara, mesti dia keluar tak daripada masjid, dia keluar. Tapi kalau dalam masjid ada tangga naik ke menara, yang tu keluar tak masjid yang tu? Tak keluar. Ni nak pergi ke menara, kena keluar daripada masjid, bangun naik atas menara. Contoh. Yang ni putih nak mualat, tak putih, tak apa. Dengan syarat menara tu duduk luar masjid lah.
Yang ada ia menara di luar masjid. Tok Bilal ni dia niat nak iktikaf 3 hari berturut-turut. Tapi dia kena keluar lah pi azan, kebetulan pula menara tu duduk di luar masjid. Maka masa tu tak putih mualat. Jika hampir ia Koi pada tidak putus. Jika hampir ia menara dengan masjid sebab sentiasa jinak ia muazzin naik ke atas menara. Jinak ni biasanya lagu tu lah. Memang dia naik atas menara lah. Putih nak mualat tak putih. Menara tu kira dekat lah, jangan jauh. Kerana bang. Dia naik tu kerana bang. Dan jinak suka. Jinak tu suka. Bukan binatang, suka. Segala manusia mendengar suaranya yang muazzin. Mereka suka dengar suara dia tu atas menara. Tak putih mualat. Tapi kalau menara tu duduk dalam masjid, sengaja juga dia keluar. Masa tu putih tak alih? Putus. Dan demikian lagi tiada putus berturut-turut sebab keluar daripada masjid supaya didirikan atasnya atas seorang haddun tu hudud yang sabit dengan yang lain daripada ikrarnya seorang. Hudud nak sabit dia saksi dengan ikrar. Faham tak? Contoh dia buat itu kesalahan. Jadi kalau dia buat itu kesalahan, kena ada saksi untuk menyabitkan. Contoh minum arak. Minum arak saksi kena ada dua orang. Kalau tak ada saksi, dia sendiri yang mengaku kata dia minum arak, yang tu dipanggil apa? Ikrar. Dua cara tu saja nak menyabitkan kesalahan arak. Kesalahan zina dan sebagainya pun sama sajalah. Sekarang dia ni bin Azhar nak iktikaf dalam masjid 5 hari berturut-turut. Kebetulan dia ada kesalahan hudud minum arak. Orang pun bagi tahu kat hakim, kami saksi 2 orang, kami ni orang adil, kami nampak dia minum arak. Maka hakim pun cek betul dia minum arak. Maka hari ketiga hakim kata, pi ambil dia, awak keluar dia, kita nak buat hudud kat dia. Nak sebat dia 40 kali paling kurang. Ataupun Sayyidina Umar sebat berapa kali? 80 kali. Nak buat keluar dia. Hudud boleh tak kita buat dalam masjid? Boleh. Nak pukul dalam masjid pun boleh. Suruh dia duduk kat tiang, pukul dia kat belakang. Dalam masjid, tapi makruh ataupun nak elok. Eloknya buat di luar masjid. Jadi kesalahan hudud dia tu sabit dengan saksi, bukan dengan ikrar. Hakim buat keluar dia, sedangkan 5 hari dia belum habis berturut-turut. Putih nak mualat dia? Tak putih. Lepas dah sebat, masuk balik masjid, terus saja sambung. Tapi kalau sabit benda tu dengan ikrar, buat keluar juga, yang tu putus. Yang tu ikrar. Yang nak sini bukan dengan ikrar. Habis. Dalam kitab nanti dia kita mengaji bab ikrar. Ada. Dalam bait juri ada. Ada alif kan? Kan kita ngaji ah. Tak habis ha. Sampai bab apa? Oh, bab Qur'an. Tak habis sampai tu ah. Awak. Bab tak habis. Keluar. Oh, dan demikian lagi tiada putus berturut-turut sebab keluar daripada masjid kerana membayar saksi. Tak apa, dia tuan. Membayar saksi tulis tu. Kerana jadi saksi. Kerana membayar saksi, yakni jadi saksi yang tertentu atasnya atas orang. Yang tertentu maksudnya fardhu ain atasnya. Menanggung dia saksi dan membayar dia tulis hadis menunaikan dia jadi saksi, menanggung dia jadi saksi dan membayar dia jadi saksi. Maksudnya apa di sini? Satu kes mahkamah panggil dia, kamu kena jadi saksi kerana kamu yang nampak kejadian tersebut. Masa tu kita jadi saksi fardu kifayah ke fardu ain? Fardu ain. Kita pula masa tu niat iktikaf berturut-turut selama 2 minggu di dalam masjid. Tiba-tiba mahkamah panggil kita, sila datang ke mahkamah kerana jadi saksi.
Tak ada lah orang lain yang boleh jadi saksi. Mereka kamu yang nampak kes ni, kamu kena tolong selesaikan. Kita pun kenalah keluar. Sedangkan 2 minggu kita belum habis, kita keluar kerana jadi fardu ain atas kita. Putus tak dia punya mualat dia? Tak putus kerana fardu ain atas kita. Tapi kalau benda tu bukan fardu ain, hanya fardu kifayah, ada orang lain yang boleh ganti kita jadi saksi, kita keluar juga, putus tak mualat, putus. Yalah, di sini kesimpulannya kita faham bab ni. Kalau lepas ni orang tanya, kalau keluar ziarah orang sakit, kita nak buat 5 hari berturut-turut, tiba-tiba ada orang sakit nak kena pergi ziarah, walaupun adik-beradik kita, walaupun mak ayah kita keluar tu, hukum dia putih tak mualat. Dalam ni ada tak sebut putih ke tak? Tak ada. Maksudnya putih ke tak mualat kalau ziarah orang sakit? Putih. Ziarah orang sakit putih. Kita buat 5 hari, tiba-tiba hari ketiga mak kita sakit, kita kena keluar lagi pergi tengok mak. Bila tengok belum mak, betul masuk balik masjid, sambung ke mula daripada awal balik? Mula daripada awal balik. Kita pergi semayang mayat, bukan fardu ain pun, fardu kifayah ya, kita keluar. Putih tak mualat kita? Putih. Walaupun adik-beradik kita, nanti kena sambung ke mula balik? Mula balik. Masuk masjid, kalau 7 hari, mula balik dah hari pertama. Boleh? Jelas kan? Habis. Alhamdulillah. Masalah zakat fitrah ni tak tengok lah. Zakat fitrah 1, 2. Dah nak tahu? Tak nak? Hari Khamis, Jumaat. Oh, Khamis, Jumaat. Boleh lah. Esok tak ada, hari Rabu. Saya dah pergi ambil duit mungkin besar kan. Hari Rabu tak ada. Esok tak ada. Esok cuti siap. Hari Khamis ada. Hari Khamis kita baca zakat fitrah ni, kita baca 3 kali habis hari ni. Hari Khamis sekali. Cuba tengok muka surat 106. 106 ni. 106. Cuba. Cuba, Adil. Cuba. Mana? Bawah ni kan? Zakatul fitriyat. Tu. Hari Khamis kita baca 106 sampai 107. Hari Jumaat 108 sampai 109. Belakang apa 110 lah. Habis ya dia. Kan sikit kan? Dah nak 3 hari. Hari Khamis esok tak ada. Hari Rabu cuti kan. Tak malam ada lah malam. Malam kita baca. Hari Ahad lepas subuh tu boleh balik lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Kan dia? Mana ni sampai Rimat? Alif yang memang. Apa? Adil. Jadi ya, tempat nak balik lah. Allah Akbar.